Kita sebenarnya bagi kepada dua, ya. Ada mereka yang memang memerlukan PrEP kerana mereka adalah pasangan kepada orang yang dijangkiti. Isteri kepada suami yang dijangkiti. Dan juga mungkin anak-anak yang dapat daripada ibu. Tapi dalam kedua-dua kes ini, faktor berisiko tinggi itu dah tak ada. Ya, maksudnya suami tu mungkin dapat daripada dia dulu penagih dadah yang mengkongsi jarum suntikan, kan. Jadi kalau dia dah berhenti dan dia pun ambil ubat, isteri sementara orang kata untuk memelihara isteri tu sendiri, maka isteri tu bolehlah ambil PrEP. Tapi sekarang kita bercakap tentang mereka yang tidak lagi belum pun didiagnosa sebagai HIV positif. Tetapi mereka mempunyai mengamalkan amalan berisiko tinggi. Kan? So sekarang kita memberi mereka suatu jalan untuk mengelakkan HIV dengan bagi PrEP. Tetapi sebenarnya perkara yang boleh dimotivasikan kepada mereka adalah abstinence. Motivasi untuk tidak melakukan perkara tersebut, kan. Abstinence ataupun tidak melakukannya adalah cara terbaik untuk tidak mendapat HIV. Kalau kita pergi tengok kepada laman web CDC, Center for Disease Control berpangkalan dekat US, mereka jujur. Mereka cakap nombor satu kena buat adalah cara terbaik, cara paling berkesan adalah abstinence. Kemudian barulah menggunakan kaedah-kaedah lain seperti kondom, PrEP dan sebagainya. Tetapi itu untuk masyarakat yang tidak ada nilai agama macam kita. Kita ada nilai agama. Kenapa tidak nilai agama itu menjadi satu motivasi yang kuat untuk seseorang tidak melakukan perkara tersebut? Saya telah pun berbincang dengan beberapa agamawan tentang kias yang mengatakan bahawa kita boleh ambil prinsip metadon kepada PrEP ni, ya. Jadi daripada sudut pandangan Islam pun sebenarnya ada perkara-perkara yang tak boleh dikiaskan secara begitu tanpa melihat consequences ataupun daripada segi hukum fiqhnya. Jadi metadon sebenarnya diberi kepada mereka yang ingin keluar daripada penagihan dadah, kan. Dan juga pemberian jarum suntikan tersebut. Tetapi dalam kedua-dua hal metadon dan juga pemberian jarum suntikan ni, kita diiringi dengan satu kempen daripada pihak Polis Diraja Malaysia, daripada agensi anti dadah kebangsaan untuk mengatakan jangan terlibat dalam penagihan dadah. Kita boleh kata say no to drug, say no to sharing needle, say no to addiction dan sebagainya. Macam-macam kita buat kempen untuk mencegah. Jadi bila kesihatan masuk untuk kita panggil harm reduction ataupun mengurangkan risiko, ia telah pun dimulakan ataupun dibantu oleh pencegahan, kempen-kempen pencegahan yang sangat intensif, yang memang buat besar-besaran. Sebab itulah bila diorang kata kenapa perkara itu berjaya untuk mengurangkan penagihan, sebab berkongsi jarum bukanlah kita kata perkara yang pokok. Pencegahannya berlaku melalui undang-undang. Pencegahannya berlaku melalui agensi-agensi yang ditubuhkan khas. Agensi anti dadah kebangsaan adalah memang agensi untuk mencegah, mengawal dan mempunyai strategi untuk pengawalan penagihan dadah. Ada tak kita ada agensi yang sebegitu untuk homoseksualiti, ya? Malangnya sekarang ini kalau kita katakan daripada sudut kesihatan bahawa mereka ingin memberi ubat PrEP, ya, profilaksis ini, ia tidak diiringi dengan kempen besar-besaran daripada agensi-agensi khusus untuk mengatakan
bahawa say no to homosexuality. So dan sebenarnya juga kalau saya nak katakan, bolehlah kita kata bahawa agensi-agensi agama kita membantu dalam say no to LGBT ni. So itu perkara itu yang sebenarnya tidak di-highlight oleh mereka yang pro kepada PrEP ini, bahawa dia mestilah seiring dengan kempen besar-besaran untuk mengatakan tidak kepada homoseksualiti ataupun kempen abstinence. Ya, kempen abstinence ni sebenarnya patut menjadi tunjang, bukan hanya untuk memberi ubat semata-mata. Saya melihat bahawa sejak kebelakangan ini mesej yang berteraskan perubatan yang betul telah pun dilupakan. Kebanyakan daripada kita pun pakar-pakar masih lagi bersetuju bahawa antara takrifan kesihatan yang sebenar adalah bukan sahaja menghilangkan penyakit, tetapi juga menghilangkan faktor-faktor yang pergi ke arah penyakit itu. Kita menghilangkan faktor-faktor yang berisiko tinggi. Jadi kita tidak orang kata menuju ataupun mengarahkan strategi kita kepada satu penyelesaian yang memerlukan kos yang tinggi. Jadi apakah faktor-faktor berisiko tinggi itu yang sepatutnya kita bekerjasama dan memperhebatkan lagi, iaitu abstinence, menggalakkan kepada siapa-siapa saja untuk tidak melakukan perbuatan yang berisiko tinggi. Dalam hal ini kita berkata tentang anal sex, ya, ataupun seks anal dan anal intercourse, kan. So ini adalah perbuatan yang berisiko tinggi yang sebenarnya kita kena bagi motivasi, kita kena bagi jalan, yang kita kena, pihak KKM sepatutnya bekerjasama dengan pihak agama dengan lebih erat untuk kita kata menyampaikan mesej ini. Masalah yang kita rasa akhir-akhir ni tak wajar berlaku apabila MAC pula yang kerap mengeluarkan kenyataan melabel agamawan sebagai kita kata menyampaikan hate speech ataupun ucapan kebencian ataupun diskriminasi, ya, tanpa kita melihat bahawa itulah posisi agama yang selama ini sebenarnya membantu. Adalah satu tanggapan yang salah bahawa moraliti itu bukan sebahagian daripada kesihatan. That is a wrong concept, ya. Moraliti amat berkait rapat dengan kesihatan, dan kesihatan sebenarnya adalah dibicarakan secara holistik. Ya, kita akan ambil kira latar belakang keluarga, latar belakang pesakit, adakah cadangan kita kepada mereka untuk memilih rawatan apa semua tu sesuai, adakah ia akan menambahkan kos, adakah keluarga boleh menerima prinsip-prinsip rawatan, banyak lagi daripada itu. So itu yang saya rasakan bahawa dalam hal ini setengah pihak hanya melihat angka. Dia kata kes HIV, angka-angka tu naik, tapi dia tidak melihat soal pendekatan dia itu sebenarnya boleh menambahkan lagi ke orang lain cuba homoseksualiti kerana terdapat ubat yang dikata boleh menjadi sebahagian daripada perawatan ataupun pencegahan dalam bentuk ubat lah. So itu yang saya rasa perkara itu yang tidak dijelaskan sepenuhnya.